Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bersyukur kepadanya kerana pada petang ini sekali lagi diizinkannya kita untuk berada dalam Dewan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan muliakan kita di akhirat kelak, kerana kita ini bukan nak duduk dalam dunia ini selama-lamanya. Tak lama lagi kita akan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita bukan warga negara Batu Tiga. Saya bukan warga negara Kampung, bukan juga warga negara Kampung Gajah. Kita ni semua warga negara akhirat. Tak lama lagi kita akan balik ke kampung kita, iaitu akhirat. Bila kita balik, bekalannya biar cukup bekalan dengan akidah yang baik, akidah yang betul, ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, akhlak yang sempurna mengikut akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memelihara hati kita supaya hati kita ni sentosa. Sebenarnya hati ni penting. Ada mau? Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ada turun naik suaranya. Tak salah siapa saya tahu kalau mic ke. Ya. Apa yang dah tu ini. Tak lah. Ya. Dia kadang dengar, kadang tak dengar. Mana nampak je? Suara saya itu aja. Dengar dah ya? Alhamdulillah. Cakap Melayu yang apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahui oleh kamu bahawa dalam diri kamu itu ada segumpal daging.
dalam diri kita ni, diri saya, diri perempuan ada daging. Kalau baik daging itu, baiklah seluruh anggota kita yang lain. Kalau jahat daging itu, jahatlah seluruh anggota kita yang lain. Daging yang maksudkan itu ialah hati. Kalau hati baik, mata pun baik. Kalau hati baik, telinga pun baik. Kalau hati baik, lidah pun baik. Kalau hati baik, tangan pun baik. Kalau hati baik, kaki pun baik. Kalau hati baik, yang masuk dalam perut tu semua baik-baik. Kalau hati baik, kemaluan pun baik. Dah tak bunyi balik. Tadi kuat. Daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Kena jaga hati itu. Untuk petang ni kita masih lagi bicarakan tentang sabar. Hati itu biar sabar. Apa arti sabar? Tidak mengampui, tidak mentor, tidak nak marah saja. Lembut hati itu, menerima apa saja yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun hati sakit, tapi dia tidak komplain, tidak memberontak, tidak mempertikaikan. Itu sabar namanya. Walaupun tak suka, benda yang tak suka dia nak sabar tu. Kalau benda suka tak ada namanya sabar. Benda suka namanya apa? Nikmat. Yang benda yang tak suka datang tu, sabar. Kena sabar lah. Dan saya ni bukan suka jadi tuan. Kalau boleh biarlah model je. Rasanya baru 18 tahun umur. Asal sudah 83 tahun dah. Masih hiji tu. Kalau hijrah 88, 86 dia tak tahu kan. Sabar lah kena buat. Kalau mengakui pun, tuai juga. Kalau marah pun, tuai juga. Kalau sedih pun, tuai juga. Jadi lebih baik sabar. Sabar tu berpahala. Walaupun kita tak boleh elak apa yang berlaku pada diri kita, dapat pahala besar. Allah kata dalam Quran apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Banyak penuh pahala. Sebab itu puan-puan, orang sabar dia salah satu golongan yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek pun masuk syurga. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul. Yang kedua Nabi-Nabi. Yang tiga sahabat-sahabat besar. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas. 10 ni nama yang dia sebut tu. Masuk syurga tanpa hisab tu. Yang keempat, wali-wali. Ini kita tak tahu. Wali itu sendiri tak tahu. Cuma dia tahu nanti bila masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tu orang yang dikira berjuang jalan Allah lah. Macam perempuan kami kira dalam perjuangan jalan Allah. Kalau ada yang mati lepas ni lah, belum tak balik, syahid tu masuk syurga tanpa hisab. Nak ke tak? Sekali lagi, kita tidak masuk syurga tanpa hisab? Tidak. Tapi nak mati tidak, nak kena. Betul tak pula? Tapi tak betul. Kalau tak mati, bila tak dapat syahid? Itu yang ke-5. Yang ke-6, orang yang sangat sabar tadi, masuk syurga tanpa hisab. Yang ke-7, orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya, itu masuk syurga tanpa hisab. Baik, untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat. Betul? Yang kita baca betul tak? Itu tajuk yang kita baca petang ya. Ada 3 pangkat sabar tu. 3 kategori. Yang pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan.
dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama sungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk ke dalam perhimpunan setelah mereka yang dikatakan bagi mereka itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Golongan yang pertama dulu ya. Tinggi pangkatnya, kuat betul. Dia menghinakan, ia akan yang menyeru kepada keinginan. Orang ajak kita buat maksiat, dia hina, dia tak nak, tak ikut. Orang ajak pisah dadah, dia tak nak. Orang ajak menari, dia tak nak. Orang ajak berzina, dia tak nak. Dia sabar, lawan betul. Ini nak tahu syariat lah. Dan kena lawan betul yang menyeru, yang mengajak kita buat jahat tu. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar. Kena ada sabar. Kena ada sabar, tak nak nari. Sabar, tak nak minum arak. Sabar, tak nak bersukaria, tak nak berjoget-joget. Sabar. Sabar, tak nak mengumpat orang. Sabar, tak nak apa lagi? Tak nak menghina orang lain. Kena sabar itu. Kena bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat, masuk dia di dalam perhimpunan ayat yang kita baca tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam bahasa Melayu mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Yang lain bukan Tuhan ya. Tuhan kami Allah Ta'ala. Artinya mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala. Apa itu mengesakan? Menunggalkan. Dia hanya percaya Allah itu sebagai Tuhan. Yang lain semua bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Patung bukan Tuhan. Lembu bukan Tuhan. Api bukan Tuhan. Ular bukan Tuhan, naga bukan Tuhan. Tuhan siapa? Allah saja. Dia percaya Allah saja Tuhan. Itu orang yang baik tu, orang yang sabar tu ya. Tuhan kami Allah Ta'ala. Artinya mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala. Mengesakan mungkin menunggalkan Allah Ta'ala. Kemudian melazimkan mereka itu akan taat. Artinya lazim itu membiasakan akan taat. Apa dia taat? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu taat itu. Mana yang suruh buat? Semayang buat, nutup aurat buat, puasa Ramadan buat, berzakat buat, naik haji buat, pergi umrah buat. Mana yang suruh buat mereka? Yang dilarang tinggalkan. Mengumpat tak buat. Dusta tak buat. Menyalahi janji tak buat. Menghina orang lain tak buat. Nengking suami tak buat. Nyemuk kain ketang dada tak buat. Itu dilarang itu namanya taat Bila taat, itu orang yang sabar tu. Dia taat kepada Allah Ta'ala. Mana yang suruh dia buat, mana yang dilarang tinggalkannya. Kemudian melazimkan mereka itu akan taat. Maka tiada ada ketakutan. Orang itu tak ada takut lagi dah. Tak ada bimbang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa kecewa. Dan tiada ada ketakutan atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita. Tak ada bimbang, tak ada duka cita ya. Itu orang sabar. Siapa tu? Golongan siapa? Puan-puan lah. Ya ke dah? Ada yang tak ada, yang tak ada sifat itu ada? Kan saya tengok. Mana orang tak ada? Kalau tak ada, tak ada sabar. Kalau ada, baru jadi orang yang sabar. Termasuk saya lah. Mudah-mudahan saya pun masuk golongan itu juga lah. Apa yang suruh dibuat, apa yang dilarang tinggalkan.
Ini tak ada apa, tak ada takut, tak ada bimbang. Kemudian disuruh pula lagi, dan mereka itu yang disuruh dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya apa? Hai mana-mana roh yang sentosa, mutmainnah itu tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbik, kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Dia nak balik kepada Tuhan dalam keadaan redha, jiwanya redha, nak balik redha tu teringin seronok nak balik dengan Allah, dan Allah pun redha menerima mereka. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada lagi tu ujung ayat tu dah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Ada syurga, ada berapa syurga menunggu? Ada berapa syurga menunggu? 8. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Sampai tanda medan. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebab betul Ma'wa dengan Ma'wa, tak betul. Dengan Ma'wa, tak betul. Ma'wa, jauh kedak, jauh berkenaan. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im, penuh nikmat ya. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Cantiknya kekal, mudanya kekal, seronoknya kekal, kegembiraannya kekal, semua kekal mereka. Itu masuk dalam Jannatul Khuld. Yang kedua, yang keenam ya, Jannatul Khuld yang keenam kan. Yang ketujuh Jannatul Jalal, agung. Nombor 1 saja Jannatul Jalal. Dan nombor 8 namanya Jannatul Qarar, Qaf Ra Alif Ra, Qarar. Artinya tenang aja dalam tu, tak ada apa masalah. Itu 8 syurga menunggu. Nak yang mana perempuan? 8 syurga itu nak yang mana? Nak Firdaus. Yang lain tak nak? Ada tadi jawab nak Firdaus. Kalau ditanya nak yang mana, jawab mana? Semua lah. Kerana kita dalam syurga ada tempoh masa kan. Berapa lama dalam syurga tu? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever, tak habis-habis. Itulah di ujung ini ayatnya disambung dengan mana dah. Ini seru adalah ia pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat, tadi sebelum hari kiamat ni belum baru nak mati je. Surah itu. Apa surahnya? Apa surahnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa dia irji'i? Baliklah kamu dalam keadaan redha dan keadaan yang diredai. Masa itu masih nak mati tu. Belum kiamat lagi, baru nak mati. Baru mula-mula nak mati. Disuruh dia tu. Kembalilah kamu dalam keadaan redha dan diredai. Bila dah errekal kiamat, apa disuruh kepada mereka juga? Apa sebenarnya? Seruan ini adalah pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat disuruh lagi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Dia masuklah kamu kan golongan hamba-hambaku. Dah lama mati tu. Allah suruh kamu ni hamba-hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-syurgaku. Artinya masuk olehmu ke dalam tubuh hambaku. Masuk kamu dalam tubuh hamba-hambaku katanya. Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itu pangkat yang pertama. Indah kata nak. Ini untuk orang sabar je. Orang sabar tak baik ya. Itu pangkat yang pertama. Yang kedua, pangkat yang kurang sikit. Yang di atas ni tinggi benar. Ini kurang sikit. Lebih rendah sikit ya. Iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu. Dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Dan menang oleh hawa nafsu. Dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dan mereka yang ampunya pangkat ini, setengah daripadanya, puak yang dikatakan bagi mereka itu, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya dia ikut hawa nafsu. Dia tak lawan hawa nafsu tu. Ya. Tapi akhirnya apa? Artinya demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Itu surah Al-Jalal ya. La'am apa na? La'am la'an man bitri la'am la'anna minal jinnat la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu rendahlah makanya. Itu tak ada sabar namanya ya. Walaupun lawan kalah dengan hawa nafsu. Lawan kalah juga. Terikut juga dengan hawa nafsu. Bukan tak ada masuk golongan sabar lah. Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam. Satu neraka namanya Jahannam. Neraka ada berapa perempuan? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul-betul. Jangan Jahannam. Tak betul. Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Saqar, sin kafro, Saqar, S-A-Q-A-R. Yang keempat namanya Sa'ir. S-A-I-R, Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lago. Nak mana? Nak yang mana tujuh-tujuh tu? Pilih salah satu. Mana benda nak ya? Tak lalu nahnya, neraka-nya. Itu neraka ya. Tempat sangsara, tempat seksa, tempat menderita. Ya. Alamat salah suatu keduanya bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat. Dia ngabur orang lain. Aku ni nak taubat, tetapi teruzur. Tak boleh nak taubat. Teruzur atas aku. Maka tiada loba aku padanya. Kalau aku dah uzur, tak boleh nak taubat. Aku mudik lagi. Aku nak taubat tapi tak boleh lagi kena. Jadi tak ada dia taubat lagi. Dia berasa masuk neraka dia ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in dia ya. Tapi teruzur aku atasnya. Maka tiada loba aku padanya. Aku tak ada bersungguh-sungguh nak taubat lah. Acak-acak saja. Maka orang ini yang putus asa lagi binasa. Orang ini bukan sabar lah. Dia orang putus asa. Bukan orang sabar namanya. Kau putus asa. Aku nanti putus asa. Kecewa. Lantaklah aku masuk neraka. Kerana aku siapa yang masuk neraka. Ada orang cakap kau tu. Itu orang putus asa lah tu. Jangan perempuan cakap kau tu. Jangan saya cakap kau tu. Jangan siapa-siapa pun jangan cakap kau tu ya. Kerana itu tanda orang putus asa. Orang Islam tak ada putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Sentiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala ya. Dan jangan putus asa. Maka orang itu putus asa lagi yang binasa.
alamat yang kedua bahawa tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia Allah Ta'ala sangat pemurah. Walaupun dia tak ada taubat, dia kata Allah tu pemurah, Allah tu baik, Allah tu pengampun. Dia kata apa tu? Ada harapan itu. Allah itu sangat pemurah katanya. Lagi sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ia daripada taubatku. Dia tak nak taubat aku pun dia boleh ampun dosa aku. Terkaya daripada taubat aku. Maka surga yang luas itu tiada sempit. Dia tahu surga itu luas, tiada sempit. Tiada sempit ia daripada aku katanya. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Akalnya itu dah dikuasai oleh nafsu. Tawanan bagi keinginannya. Keinginan itu lebih kuat daripada akalnya. Akalnya itu jangan buat, tapi nafsu kita buat. Itu kalah. Akal itu lawannya hawa nafsu ya. Lalu dia melakukan maksiat juga. Faham ni? Dia kalah dengan hawa nafsu dia. Padahal akal kata, akal ni benda baik. Akal ni tahu yang mana baik, yang mana jahat, yang mana bermanfaat, yang mana memudaratkan. Dia tahu lah itu. Itu akal. Dia boleh berfikir. Kita ni boleh fikir tak? Itu manusia ni jadi mulia kerana dia ada akal yang boleh fikir. Dia tahu yang mana betul, yang mana tak betul, yang mana salah, yang mana boleh masuk syurga, yang mana boleh masuk neraka. Itu akal ya. Tapi kalah dengan hawa nafsu. Walaupun akal kata tak boleh, dia kalah dengan hawa nafsu ya. Buat juga maksiat. Itu dia. Mana? Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ia daripada taubatku. Maka syurga yang luas itu tiada sempit daripada aku. Jadi kalau Allah nak masuk ampun syurga boleh. Dia ngaku tu. Kalau Allah ampun aku tak ada dosa aku. Walaupun dia melakukan maksiat. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Dan tiada memakai ia akan dia melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya. Dia cari helah. Apa nanti orang ajak aku nari je. Kenapa kamu zina? Dia ngajak aku zina. Aku tentulah ikut dia kena dia. Hanya dia ada helah. Tahu helah? Helah apa? Melakukan maksiat tu. Cara-cara nak melakukan maksiat tu namanya helah. Kalau tidak yang baik, dia panggil usaha. Kalau tidak yang jahat, dia panggil helah. Faham kan? Kalau tak ada, helah. Kalau nak buat baik, usaha. Tidak 1000 jaya. Tak ada 1000 dalih. Itu dalih itu helah katanya. Ngapa tak semayang? Ngapa tak semayang? Apa kata dia? Sakit kaki gini. Ngapa tak semayang? Pening gini. Ngapa tak semayang? Sakit lutut gini. Padahal sakit lutut jadi alasan kita semayang. Jadi alasan kita sakit lutut kita semayang. Apa pun mesti semayang. Sakit lutut semayang, sakit tinggi semayang, sakit pinggang semayang. Tak ada apa alasannya. Tapi kita cari dalih je, cari helah. Jadi ada memakai ia akan dia melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya. Itu pangkat yang kedua. Pangkat yang kedua ni baik ke tak baik? Bagus ke tak bagus? Pangkat yang kedua ni bagus ke tak bagus? Tak bagus. Yang bagus yang pertama tadi je. Tengok pangkat yang ketiga. Dan pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Yang mula tadi bagus, yang kedua tadi bagus, yang ketiga pertengahan. Antara bagus dan tak bagus. Pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Dalam satu berlawan saja. Berlawan dengan syaitan, berlawan dengan hawa nafsu, berlawan dengan keinginan yang jahat tu. Lawan saja. Kita berperang. Maka
akan agama, melawan akan yang membangkitkan akan hawa nafsu. Ya. Ilmunya melawan hawa nafsu, agamanya melawan hawa nafsu, taatnya melawan hawa nafsu. Itu dah. Perang-perang je, melawan-lawan. Tengok siapa menang. Menang hawa nafsu ke menang apa taat dia? Menang hawa nafsu ke menang keinginan nak buat baik. Gaduh lah. Ada kalanya menang yang berbaik itu, jadi dia melakukan kebaikan. Ada kalanya kalah, maka dia melakukan kejahatan. Tengok dia kurang satu lawan-lawan. Yang tiga. Tiada lemah ia daripada perang, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama, melawan akan yang membangkitkan akan hawa nafsu. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama. Kadang-kadang menang menyeru orang itu yang ngaji utama. Menang yang menyeru kepada agama, mari kita ngaji utama. Tapi ngajak je berayat datang, ya. Ada tak? Penting ke? Ada tak? Ada tak? Apa namanya? Macam ajakan supaya berhenti. Yang hujan ni. Kamu datang balik pelujur bangsa ni. Tapi lawan juga, lawan menang. Menang yang menyeru kepada kebaikan. Antak hujan, awal bangsa aja. Ayo ada. Tapa ada. Dan sebagainya. Jadi itu, menang. Ya. Kebaikan. Kadang-kadang kalah. Di musim orang tidur ni, tidur ni, bodoh ni, kalah. Dia pun bukan bodoh, tak datang. Ya, dia berlawan-lawan tu. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama dan iaitu akal, menang akal yang melawan dengan hawa nafsu, menang akal. Iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Dapat sabar. Kalau dia menang akal tu maknanya dia dapat pahala sabar lah. Dapat sabar. Kalau sabar besar pahalanya. Dan terkadang menang tentera syaitan. Kadang syaitan menang. Malah menang katanya. Hari hujannya. Pada datang. Tak datang. Ada dakwaan tak datang. Sebab apa? Kalau sebab hujan. Menang syaitan ya. Jadi menang tentera syaitan ni. Dan terlawan lah. Perempuan ngaji ni. Syaitan suka kan? Suka syaitan. Macam-macam dibuatnya supaya tidak apa? Supaya tidak ada tumpuan, tidak ada perhatian kepada pengajian. Kadang-kadang dibawanya apa? Dibawanya celok. Kena celak syaitan ada. Luyu je. Dah dulu tengok ni kanan. Tengok belakang ni, ada dia dulu. Itu dah kena jelak syaitan lah tu. Tapi pedang ni memang tadi toya juga kena macam. Tak berjaya. Syaitan lari kan? Syaitan balik kan? Apa buatnya? Di bawahnya senjata lain. Apa senjatanya? Gincu. Gincu tak mana? Bibir, tak betul. Di mana bawahnya? Bibio. Di mana bawahnya? Bibio. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Itulah kena gincu setan. Dia petang ni, alhamdulillah, tak ada dia bunyi tu. Kalau tak, ustaz yang ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini gelang ni beli dia orang kelian. Sudah kena gincu setan tu. Petang ni tak berjaya dia. Tak juga berjaya. Apa buatnya? Di bawahnya senjata ketiga. Apa dia buatnya? Tongkat. Jadi ini petang ni tongkat pun tak main. Kenapa? Kerana duduk sebangku. Kalau bersila, tongkat ni berperan. Dia ketuknya lutut tu, dia ketuknya paha tu, dia ketuknya bahu tu, dia ketuknya siku tu. Ayo boleh bersila tu, selemput bersila balik, semua balik. Asal tu nak berunjuk, segan belum tak hebat. Itu dia. Di bawahnya tiga senjata. Jadi menang dan kalah. Itu berapa? Gantung berada ya.
Nah, terkadang menang yang menyeru kepada agama yaitu akal. Pada ketika itu hasil oleh sabar, ketika ada sabar. Dan terkadang menang tentera syaitan. Nah, dan yaitu keinginan yang menyeru kepadanya, keinginan yang menyeru kepada ajakan syaitan tu. Keinginan yang menyeru kepadanya, dan pada ketika itu telah luput oleh sabar, hilang sabar tu. Ada sabar lagi dah namanya. Dan orang yang ada pada pangkat ini masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Dia melawan aja. Melawan. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Lawan lagi, menang lagi, kalah lagi. Dia lawan je. Lagi apa? Tengok apa dalilnya. Khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Artinya yang mencampur oleh mereka itu, apa yang mana? Yang mencampur oleh mereka itu, boleh kita tengok. Akan amal yang baik dan yang lain, yang jahat, campur yang baik dengan yang jahat. Amalan ada yang baik dan yang jahat, termaluk punya. Yang jahat, mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Surah At-Taubah ayat 102. Surah At-Taubah ayat 102. Dan alamat apa? Apa dia alamat? Bukan jalan meranti Taman Melayu Jaya Kampung, itu alamat lain. Ini alamat yang apa? Tanda. Tanda sabar. Tanda kalah tu apa? Tanda menang tu apa? Tanda itu alamat. Dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini, tanda orang yang pangkat yang bertiga tadi, sentiasa berperang je. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang syaitan menang, kadang-kadang akal dia menang. Ada alamatnya apa? Tandanya. Baru meninggalkan dia akan setengah keinginan. Iaitu keinginan yang baik, keinginan yang lemah. Baik dan lemah. Daripada keinginan yang kuat. Ada keinginan yang kuat. Yang mana kuat? Taat ke neraka? Syaitan ke akal? Dia ikut yang mana? Mana lebih kuat? Kadang-kadang menang akal, kadang-kadang menang syaitan. Kita lihat ya. Jadi kalau dia sentiasa menang, maknanya dia menang tu. Keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan dia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat. Jadi pada setengah masa yang lain. Dan dia sentiasa duka cita atas lemahnya. Dan berkekalan dia melawan akan hawa nafsunya. Dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Nabi kabur sahabat kita ni balik dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Dia balik dari perang Uhud ke perang Uhud. Perang Uhud tu tentera Islam tengah-tengah tak kalah, dekat-dekat nak kalah. Mula-mula kalah pun. Banyak yang syahid perang Uhud tu. Banyak yang dah dibunuh oleh tentera musyrikin. Besar perang tu. Tapi kata Nabi, kita ni balik dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Terkejut sahabat. Perang Uhud tu dahsyat, tapi akhirnya menang ke tentera Islam ni. Terkejut sahabat tu. Apa dia peperangan yang besar itu ya Rasulullah? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jawab Nabi, jihadun nafs. Lawan, perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni senang, bukan senang melawan. Ada dah nafsu sentiasa mengajak kejahatan. Perempuan ada dah? Ada tu. Nak lawan tu. Bukan ada time berhentinya. Dia akan terus saja melawan tu. Ada masa kan? Kejap ni lawan, menang. Itu akan datang, dia hilang tu lagi. Lawan lagi. Nak semayang, lawan lagi.
Nak baca Quran, nak buat kedah. Iya kedah. Nak keluar rumah, nutup aurat ke tanah dia. Nutup aurat ke tanah dia. Tengok, kadang-kadang kita lewat tu. Kadang-kadang kita ngapit pada orang tu kan dia. Oh, kita tanah dia aja. Dia ada tak sini orang apa tu? Ada. Itu aurat itu lah orang tu. Tak maunya. Habis-habis ada aja. Itu peperangan besar. Itu Rasul terkabur ya. Raja'na jihadul asghar ila jihadil akbar. Kita ni balik daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Ditanya sahabat, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa dia jihad yang besar ya Rasulullah? Jawab begini je lah. Jihad melawan hawa nafsu. Ada. Itu apa namanya? Alamat tadi ya. Maka inilah perang yang lebih besarnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kita nak sabar tu setiap masa. Bukan kejap sabar, kejap tidak. Kejap ikut nafsu, kejap sabar. Bukan, jadi setiap masa ya. Setiap masa. Melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Yang kena pada manusia ada dua perkara. Yang pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Makan setuju dengan keinginan, mah setuju dengan keinginan, gelam bersetuju dengan keinginan. Bagaimana? Panjang-panjang bersetuju dengan keinginan. Bersetuju dengan keinginan ya. Yang kedua, yang menyalah ia akan dia. Semayang kalau semalam. Baca Quran kalau semalam. Selawat kalau semalam. Jadi ia kira ada masa semalam, ada masanya ngaji kalau semalam. Dia tentang dua tu. Satu yang seronok. Dia orang kahwin seronok. Okey apa? Raya seronok. Okey? Pasal raya seronok. Ada apa? Dia ngaji kadang seronok. Dan bagaimana? Itu ada yang berlawanan ya. Ada dua perkara. Ada pun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan. Sampai nak badan sakit. Itu setuju dengan keinginan kita lah. Sihat badan, selamat, kaya, kekayaan, dan kemudahan. Dapat megah, seronok lah ya. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Kerana jika ia tiada sabar, nescaya melampaui ia akan berlebih-lebihan pada bersedap-sedap. Kalau tak sabar, dia lebih makan, lebih sedap-sedapnya, lebih seronok-seronoknya, lebih gembira dia jangan. Langsung lupa daratan. Kena sabar. Dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia ke dalam kebinasaan. Yang dosa jatuh dia dalam kebinasaan. Dan sabar atas pertama ini lebih sukar. Mengenal tu, sukar payah. Sebenarnya lebih sukar ya. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhu, apa ya? Anhum ataupun anhum. Kalau kami anhum, seorang radhiyallahu anhu. Disudi akan kami dengan percubaan, kesusahan, maka sabar oleh kami. Jadi kita miskin, sabar. Jadi kita apa tak ada, sabar. Disudi dengan kesusahan ya. Kami sabar, kami terima. Disudi akan kami dengan percubaan, kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan disudi oleh kami dengan percubaan kemenangan. Dapat pangkat, dapat pujian, dapat hadiah. Masa itu hilang sabar lah ya. Kemenangan. Maka tiada kami sabar. Menerima itu dengan seronok, megah, ego. Hidung tinggi, tengok aku ni. Dan tadi sabar.
Kalau kesusahan banyak kita sabar. Kalau penyakit banyak kita sabar. Tapi keuntungan payah nak sabar ya. Payah nak sabar. Kemuliaan payah nak sabar. Pangkat payah nak sabar. Dan sebagainya. Susah nak sabar. Ada pun yang tadi ya. Payah nak. Bermula makna sabar. Padanya bahawa tiada cenderung ia padanya. Benda sabar tu bukan dindak dapat benda-benda yang begitu boleh sabar je. Tak ada cenderung. Dapat alhamdulillah, tak dapat nak apa? Dia sabar je. Macam apa? Macam pangkat, macam harta, macam pujian. Dapat bagus, tak dapat apa? Sabar ya. Dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang diberikan itu penaruhan pada sisinya. Sepertinya pertaruhan. Bukan bagi peri je. Betul tak kamu kendalikan diri kamu dengan sabar? Boleh tak? Itu pertaruhan ya. Bukannya bagi-bagi begitu je tak. Pada sisinya selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Boleh tak Allah tarik balik nikmat tu? Kita kaya boleh tak Allah tarik kekayaan tu? Boleh. Kita cantik boleh tak Allah tarik balik kecantikan tu? Kita banyak ilmu boleh tak Allah tarik balik ilmu tu? Boleh. Apa boleh ya? Senang Allah tarik. Kena kita sedar tu. Bila sedar tak ada lagi ego, tak ada lagi action, tak ada lagi sombong, tak ada lagi memaksakan diri dia. Ada tahu benda tu sebentar je. Bila-bila Allah boleh tarik balik, diambil daripadanya pada masa yang hampir. Bila-bila Tuhan boleh ambil balik. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia. Jangan lebih-lebih benar. Kalau makan jangan sampai muntah. Jangan sampai makan lagi. Kalau sedap. Macam mana sedap pun dia ada apa? Ada khas yang tertentu. Jangan berlebih-lebihan. Begitu pada percakapan bersedap-sedap dengan dia. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Jangan sebab itu ingat lupakan Allah. Jangan kerana itu dia lupa bahawa dia itu hamba Allah. Jangan kerana itu dia lupa bahawa dia itu boleh mati bila-bila masa. Walaupun dalam keadaan seronok, walaupun dalam keadaan gembira. Bahawa dalam gembira itu boleh mati. Boleh kita boleh mati. Bila masa boleh mati. Tengah hari boleh mati dah. Tengah nyanyi boleh mati dah. Ada tak orang nyanyi mati? Ada. Tengah nyanyi je. Elok dia lepas nyanyi mati. Bila-bila boleh tarik nyawa. Jadi bukan sementara. Semua itu sementara saja, bukan kekal ya. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Tak ada lalai. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Tanda syukur tu syukur tu apa? Terima kasih. Itu yang pertama tadi. Ada pun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Nafsu nak main ni, dia dapat yang lain. Melawan hawa nafsu. Menyalahi akan hawa nafsunya. Jadi yang kedua tu lawan. Nafsu kata nak masyur, dia tak dapat masyur. Nafsu kata nak gembira, dia tak boleh bergembira. Nafsu kata nak seronok, dia tak ada seronok. Itu lawan dengan hawa nafsu ya. Apa namanya, majlis-majlis yang berlawanan dengan hawa nafsu. Majlis baca Quran, seronok ke nafsu? Seronok ke nafsu? Majlis selawat, seronok ke nafsu? Majlis mengaji kejap ni, seronok ke nafsu? Siapa yang nafsu seronok angkat tangan? Siapa seronok dia ngaji kejap ni angkat tangan? Dan tengok mana dia? Dia gini. Dia kadang-kadang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu ya. Jangan hawa itu. Itu yang tadi. Yang kedua, barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Maka ada 4 bahagi. Ada 4 bahagi ya. Yang melawan hawa nafsu ada 4 bahagi. Tengok boleh kita ambil 4 dah. Tengok sini. 4 lagi. Ambil yang pertama dulu. Pertama dah. Bahagi yang pertama, mengerjakan taat. Itu
lawan dengan Rasulullah semayang. Seronok kena ke? Siapa yang seronok semayang angkat tangan. Jangan angkat gambar orang seronok semayang. Nak kopi. Seronok kena semayang. Dah tak jawab dah. Seronok kena semayang. Ya semayang ada tu. Buat aja lah. Bukan seronok. Tapi dia semayang juga. Tapi bukan seronok kena. Tapi kalau dia sedut, dia semayang tu bercakap-cakap dengan kekasihnya, berbisik-bisik dengan kekasihnya, bermanja-manja dengan kekasih, baru seronok. Yang seronok semayang apa? Nabi kita Muhammad SAW. Dia seronok semayang. Lain tu sebuah dah. Saya dia seronok lah semayang. Mana seronoknya? Tapi buat aja. Semayang. Baca Quran, seronok-seronok ya? Seronok-seronok baca Quran, berkejam-kejam, tak dimunyi ada. Kadang-kadang baca 2-3 hari udah antuk baca Quran dan sebagainya. Itu 4 kata ya. Ambil yang pertama dulu. Yang pertama mengerjakan taat dan bermula nafsu liar. Nafsu liar ia tak suka buat taat daripada setengahnya dengan sebab malas. Kadang-kadang malas. Dia tahu katanya sebelum zuhur tu berapa rakaat sunatnya. Sebelum zuhur berapa rakaat sunatnya? 4. Tapi ada dah orang buat 2 je kan? Ada kita ada? Depan saya ni ada kita ada? Kenapa? Malas. Min alif lam sin. Malas. Dia pun tak tahu pun tak bisa malas. Terang malas. Macam ya. Macam mana? Kikir-kikir. Dan daripada setengah sebab kikir. Kikir tu apa? Kereput. Dan zakat. Ada orang tak nak zakat kerana kereput. Bakil. Tangkai jari. Jari masing. Dan daripada setengah sebab kikir. Seperti zakat. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya. Ada dua-dua. Malas dan zikir. Malas dan kereput. Kerana keduanya. Seperti haji dan perang sabil. Haji ni habis duit. Ya ke tak? Sekali ni haji berapa sekarang ni? 30,000 lagi lebih lah. Ada yang 40,000 ada. Dulu kau naik haji berapa duit? Saya naik haji tu tahu berapa duit bayar? 4,500. 4,500 je. Itu banyak duit kau balik. Tak habis sana. Sekarang ni 4,000 di Kuala Lumpur habis. Itu dah ya. Itu haji. Jadi kena kekal dia. Dan juga perang sabil. Perang sabil itu perang di jalan Allah. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Senang tu, sukar. Payah ya. Pekerjaan yang sukar. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar. Orang yang buat taat itu kena sabar. Itu yang betul-betul sabar tu. Nak sayang kena sabar. Nak baca Quran kena sabar. Nak mengaji kena sabar. Nak bersedekah kena sabar. Nak berzikir kena sabar. Nak wirid panjang-panjang kena sabar. Nak ada sabar tu. Ada tu memang wiridnya ringkas-ringkas je. Tidak. Ringkas-ringkas. Lalu betul. Doa je. Kalau tak sabar. Dia memerlukan masa ya. Mengerjakan taat itu kepada sahabat pada 3 masa. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadah dengan menghasilkan ikhlas dan sabar. Ada ikhlas dan sabar. Daripada umpama riak, jangan ada riak, jangan menunjuk pada orang. Masa yang kedua pula ketika mengerjakan taat itu seperti tiada malas. Yang dia bila malas aja, nak berdiri malas aja dan nak kata malas aja dan tak malas. Tiada malas dia dapat menunaikan segala fardu. Ya. Segala fardunya dan yang sunat-sunatnya. Yang sunat banyak orang malas. Sunat, kau aja sunat je. Ada orang cakap tu?
Kemudian yang kedua, masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakan, sudah habis, sudah selesai, jangan diungkit-ungkit kali. Wis malam kata mikir, teman tengah sembahyang tahajud, lori berlalu dengan apa? Berdentung bunyinya, tak khusyuk teman sembahyang tahajud dengan tadi ni. Padahal dia bukan nak ngaji, dia nak ngabur kalori itu berlalu dengan apa? Dia nak ngabur begitu dia malam tadi sembahyang tahajud. Nah, itu dah lepas tu, benda dah habis. Jangan diungkit-ungkit kan. Tu siapa tu? Aku yang bagi hadiah tu, dia kahwin tu bagi hadiah tu pakai hadiah. Jangan kabur-kabur, jangan diungkit kan. Perbuatan apa dia? Apa ketiga dah habis. Masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya. Dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riya dan sum'ah. Sum'ah tu ni kena dengar. Ada saya ngajar ni. Lepas ngajar orang tanya, Tok Puan Nodi, sedap tak saya ngajar tadi Puan Nodi? Kalau kata, oh sedap, penuh-penuh kembang hidung sampai ke kampung. Kalau jawabnya, entah lah Ustaz, ngantuk pada kemana dengarnya macam. Namanya, itu namanya sum'ah. Apa dia? Sum'ah, kedengar-dengar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, panjang menonton apa? Habis ya. Sekarang masih nak ngambil uduk dan sebagainya. Saya nak menunjuk waktu ya. Sekian. Sebelum itu ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa nak tanya? Tak ada tanya juga. Tak ada tanya. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Pandai-pandai belaka. Asal dia jual dapat. Mana cari? Hanya ada di Batu Tiga. Markas PAS Batu Tiga. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin